cinta, sayangi keluarga. Rahsia penawar untuk semua. Rahsia Kak Tun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, berlanjakanlah di jalan Allah sebagaimana dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik, semualah yang menonton kami dalam rancangan Rahsia Kak Tun, yang mana bersama dengan para penonton sekalian, saya Dr. Muhammad Izzah Arif dan yang pasti kena ada bersama dengan saya pada hari ini, iaitu Kak Tun yang comel do'oh-do'oh. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Tak dirasa macam sedap, merdu suara Ustaz. Apa tu? Memang sedap Kalau sangat-sangat. ikut Sedap do'oh. Sedap do'oh pula dah. Sedap do'oh. Jadi kalau ikut atas saya berhenti. Nak terus baca. Sedap, Satu sedap. je baca Quran terus. Madlih. Sedap Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Apa Bukan tajuk apa. kita Ustaz? Tajuk kita kebetulan hari ini, para penonton yang dikasihi sekalian, peluang kedua. Jadi ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Baqarah ayat 254 nak memberitahu kepada kita bahawa sekarang ini adalah tempat kita mencari akhirat. Dunia kita cari, jangan pula kata nak cari akhirat sampai lupa dunia. Jadi kalau lupa dunia, Kak Tu kena berhenti bisnes lah. Saya kena Tidur berhenti je kerja duduk lah. rumah. Jadi nak Ngaji cerita bagi je. kita cari dunia untuk dapatkan akhirat. Ya, kita carikan segala-gala yang Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita untuk melakukan, untuk mendapat sesuatu yang sangat-sangat lumayan untuk masuk dalam syurga Allah Taala. Jadi, manusia dekat muka bumi ini, Allah akan bagi kita satu peluang. Kadang-kadang Allah bagi dua peluang. Kadang-kadang Allah bagi 3 peluang. Ya. Jadi begitulah peluang kedua kita punya tajuk hari ni Kak Tun. Jadi macam ni lah, macam Kak Tun bisnes kata contoh. Bukan Kak Tun bisnes lah. Ini Kak Tun nak cerita yang Kak Tun ada juga cerita Ustaz. Ada juga. Semua tajuk kenapa kaitan ada dalam hidup Kak Tun. Kak Tun ni orang kita lama. kata dah. Kan saya kata dah, Kak Tun ni jenis orang lama. Banyak Upgrade pengalaman. sikit. Banyak pengalaman. Orang bukan tua. Orang lama Satu lah. ayat lain, lama. Satu lagi apa? Orang veteran. Sedapnya. Sedap sikit. Amboi. Jadi banyaklah dah mula orang kata lebih awal makan garam. Ya. Jadi orang yang pertama kena kencing manis, kena darah tinggi dia lah. Saya Saya lambat lagi. Kak Tun tak kena sebab Kak Tun ada produk Kak Tun. Jangan. Tak. Hak tu hebat kata Hak tu hebat. Kak Tun nak cakap sebab apa? Kak Tun peluang sebab Kak Tun pernah koma. Hah? Kak Tun pernah koma. Kak Tun pernah koma? Ya, Kak Tun Mana pernah saya tak tahu. koma. La ilaha illallah. Sakit Kak apa? Tun pernah Dia talk koma. balik. Okey. Saya bukan sakit apa-apa pun. Tiba-tiba saya pergi office. Saya muntah-muntah dan masuk toilet tak berhenti. Dan saya kata saya balik rumah, saya tak boleh kerja. Dan saya cakap dengan anak, tolong bawa pergi Hospital. klinik. Saya tak klinik. pergi hospital sebab saya boleh cakap lagi. Tiba-tiba sampai depan klinik aja. Saya dah jatuh, saya punya pembantu dengan anak saya dua, saya dah Koma. tak sedar, koma tu. Doktor semua dah keliling kita tu. Orang cakap, kata kenapa bawa mai sini? Dia dah nak mati. Tak boleh bawa mai sini. Iya, doktor cakap macam tu. Doktor dah cakap nak macam mati. tu. Dia kata pergi hospital, dia kata. Masya Tapi Allah. diorang ni kata nak buat macam mana? Dia doktor pengalaman. Tapi keliling kita tu, doktor, masa tu, Ustaz, saya pegang apa, semua dah jatuh. Kita nak bergerak, tangan kita pun tak boleh. Allah. Bermaknanya masa itulah saya kata, ya Allah ya Tuhan, ku fikir dalam hati, nak buka mata pun tak boleh. Aku nak hidup lagi ya Allah ya Tuhanku. Terfikir macam tu. Terfikir macam tu. Aku nak hidup lagi sebab aku tak cukup lagi apa aku buat.
Dan selepas pada tu doktor bagi air garam semua-semua lama dalam 3 jam macam tu saya sedar balik. Dan Alhamdulillah selepas pada itu saya taubat apa yang sepatut saya tak patut lakukan. Saya tak buat langsung lah Ustaz. Allahu Akbar. Sebab benda-benda tu bila kita dah dekat hujung nyawa kita. Kita tak tahu masa tu cuma doktor kata kita koma. Tapi masa tu lah kita sedar apa keliling kita dah tak perlu dah. Kita pegang satu benda pun boleh jatuh dalam pada tangan. Apa Katun, lagi? Katun, please. Jangan nangis. Katun nangis lalu kita orang sini. Saya Habis sedih. kameraman bakat nangis. Tak boleh, jangan nangis. Jangan nangis. Tapi itu satu maknanya boleh katakan hidup semula lah. Itu dia kata peluang kedua. Peluang kedua. Yang hari ni kita nak bincangkan para penonton yang dikasihi sekalian. Bahawa Allah bagi kepada kita ni sekali je. Macam Ustaz, Alhamdulillah Allah bagikan mata dulu kan. Dulu kita rabun, lepas tu pakai spek hampir 20 tahun lebih. Ya, kemudian buat lasik. Walaupun Prof Muhayya bagi tahu kata takkan 100% takkan berjadi, tapi tetap ada sedikit orang kata apa kesan sampingan. Itu perkara biasa. Takkan nak sama macam Allah buat. Tak. Jadi nak cerita Allah bagi kita peluang sekali je. Kali kedua Allah bagi tu makna ekstra lah tu. Ekstra lah tu. Jadi oleh demikian para penonton yang dikasihi sekalian, kita ada tetamu yang akan kita bincangkan bersama dengan beliau. Mungkin kita boleh ambil pengalaman, boleh ambil pengajaran. Insya-Allah kita tergolong daripada yang Allah kata dalam Al-Quran, afala ta'tabirun, tidakkah kamu wahai manusia mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di sekeliling kamu. Jadi para penonton, jangan ke mana-mana, bersama dengan kami selepas ini dan saksikan paparan ini. Hai, Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Okey, bersama saya sekali lagi Liza Khalid dan Kak Tun ya. Hari ini nak sampaikan nasihat lagi. Nasihat kepada orang-orang yang stres kerja, banyak kerja menyebabkan kita kadang-kadang migraine Kak Tun. Liza sendiri pun terlalu banyak kerja, kadang terlalu penat, bila balik malam tak boleh tidur. Okey, apa nasihat Kak Tun kongsikan dengan penonton di luar sana? Sebenarnya produk yang seakan-akan produk Raudah ni tak ada lagi di Malaysia. Orang tak terfikir pun. Raudah ya? Raudah ni nama dia cantik, Taman Syurga kan. Itulah. Kita pun nak tidur dalam syurga juga. Kita mana tahu kita bangun tidur dah. Kalau kita boleh bangun, takut-takut tidur-tidur terus. Wallahualam ya. Kan? Jadi Raudah ni untuk orang yang tekanan darah tinggi. Kadang-kadang dia tak sedar dia ni ada darah tinggi dan tidur. Dan kebanyakan sekarang penyakit yang baru datang, tidur terus bangun tu stroke. Kena stroke. Jadi Raudah ni boleh membantu sebab dia untuk tenangkan kita punya fikiran dan dia tekanan darah kita, dia boleh kurangkan migraine, sakit kepala. Lah, ya. Dan Kak Tun nak bagi tanda-tanda orang nak jadi stroke. Mula-mula kita cakap ni lidah kita akan terkaku sikit. Dan bila kita cakap air liur kita asyik nak meleleh. Itu tanda-tanda dah tu. Nak stroke. Nak stroke. Ambil Raudah dan jangan lupa jumpa doktor. Jumpa doktor Sebab dulu. Sebab apa-apa pun makanan tambahan jenis mana pun kita boleh menolong, boleh membantu, Membantu tapi sedikit kita lah. membantu. Dan Raudah ni Kak Tun banyak pengguna yang kalau kita balik macam kadang-kadang bos kita duduk tengah marah lah Liza. Tension. Kita kerja kan. Bos duduk Stress. tengah marah-marah. Datang aja ambil Raudah, kata bos minum ni dulu. Boleh juga ya. Tension boleh juga. Tapi apa-apa Raudah ni dengan air suam. Air Dan suam orang juga, tanya produk Kak Tun kenapa sebuk? Sebuk ni sebenarnya bagus pada kapsul ya. Sebab produk Kak Tun bagi cukup dos. Jadi bila kita bancuh air dia larut. Dia cepat larut. Kalau kita makan yang dalam kapsul banyak-banyak pun tak elok juga. Sebab nak cukup 25 gram berapa puluh kapsul. Tapi Kak Tun sendiri buat. Kak Tun ada cara Kak Tun nak suruh sedap. Sebab Kak Tun sendiri kena minum hari-hari. Kalau tak sedap macam mana nak minum. Sebab betul? orang kata ala boleh ke minum produk Kak Tun. Kalau Umairah rasa macam asam boy. Kalau Adam Hawa rasa vanila. Dan kalau Raudah sedap lah. Rasa jus satu orange lagi, sikit macam tu kan. Sebab Raudah saya tu dia Liza pernah ada minum. collagen sangat bagus untuk kulit kita. Nak cantik, nak tekanan darah elok, tak nak elakkan pada orang yang belum ada darah tinggi dah. Elakkanlah. Yang kita ni tak boleh tidur. Setengah orang bila umur meningkat macam Kak Tun ni 50 lebih, orang kata zikir lah boleh tidur. Zikir sampai habis zikir pun tak boleh tidur. Susah tidur dan malam asyik bangun.
Ambil Raudah. Raudah boleh membantu anda. Dan jangan fikir kata okey, kita ni ada masalah tak boleh tidur, tak apalah aku duduk tengok TV ke apa, tak boleh sebab masa malam tu Sekurang-kurangnya, sistem badan kita dia nak rehat. Yalah. Dan kita perlu rehat. Dan isteri-isteri di sana kadang-kadang kita buat silap lah. Suami kita marah kan? Marah jangan. Abang jangan marah lagi. Banculah Raudah. Raudah sekejap aja dia akan tenang, Oh, maknanya insya-Allah. Raudah lelaki dan perempuan pun boleh minum ya kata Lelaki dia. dan perempuan. Adam Hawa pun lelaki perempuan. Cuma Umaira untuk lelaki, Umaira untuk wanita. Dan nanti minggu depan Katun akan cerita selanjut kepada Umar dan Umaira untuk apa. Penonton-penonton Katun jangan tinggal rancangan rahsia Katun. Dan apa-apa ada masalah nak tanya 0355484188 atau 017-720-4566. Produk Katun memang dijamin halal, bersih, berkesan dan apa-apa pun keikhlasan orang yang buat. Katun betul. ada keikhlasan untuk berguna walaupun harga dia agak mahal sikit. Tapi insya-Allah anda akan berpuas hati dengan Kita produk mencuba Katun. belum cinta belum Belum cuba, belum belum kenal, tahu. belum Kenal, belum betul lah. jatuh cinta. Lupa. Tapi Katun rasa banyak orang dah kenal, orang dah jatuh cinta dah dengan Dah ramai Umaira sebenarnya. Dah ramai yang cinta. Dah ramai. Okey. Okey, baiklah. Sekarang kita dah sampai ke akhir segmen nasihat Katun ni. Banyak nasihat-nasihat yang kita dah dapat terima daripada Katun. Alhamdulillah, terima kasih Katun. Okey, kita kembali ke studio bersama Rahsia Katun. Penawar untuk semua rahsia Katun. Kembali bersama Kak Tun dalam rahsia Kak Tun. Hari ini Ustaz kita ada tetamu. Tetamu kita ni macam mati hidup balik kembalilah. Allah. Dia ada penyakit tapi saya pun heran juga kes macam ni jarang berlaku. Jarang berlaku dan inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul lah kata kun fayakun. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah nak, dia kata jadi. Jadi. Allah kata hilangkan sel. Bukan sel kanser. Hilangkan sel kanser. Hilang sel kanser itu. Alhamdulillah. Jadi bersama kita Kak Tun, tetamu adik daripada Setapak adik Nur Kristina Huda. Cantik nama ni. Nur Kristina Huda binti Hasbullah. Tingkatan 3 kan? Adik. Tingkatan 3 umur berapa 13 tahun? 15 Oh, minta maaf lah Ustaz ni nama nombor tak boleh lawan Kak Tun. Tak boleh lawan Kak Tun sebab Kak Tun bahagian matematik mantap. Ustaz matematik slow sikit. Jadi otak kanan banyak pakai, otak kiri kurang. Biasalah tu. Jadi adik apa khabar sekarang? Alhamdulillah sihat. Sihat Apa ni adik? Ustaz panggil adik tak ada masalah boleh, tak? Adik apa ni dulu boleh cerita sikit pada penonton dekat rumah. Adik kena penyakit apa ni? Mula-mula macam mana boleh kena penyakit dan penyakit apa tu sebenarnya? Sejak pada umur berapa? Sebenarnya penyakit ni tak dapat tahu pun apa benda dia punya apa benda tu? Simptom. Simptom. Benda manis je baik makan. Benda manis. Kamu banyak makan benda manis? Sama lah macam Ustaz. Ustaz memang kalau makan kek coklat tu 1 kilo habis. Sungguh masa Ustaz belajar tu memang kuat makan coklat. Tapi bukan cerita Ustaz sekarang ni. Kamu makan manis banyak benda manis macam aiskrim setiap hari macam tu lah. Kena mengena ke Ustaz? Tak tahu. Aiskrim. Ada kena mengena ke adik? Tu salah satu simptom lah rasanya. Oh, maknanya kalau kena dikatakan kena leukemia dia nak makan manis. Ni orang kata kanser darah. Kanser darah. Ada lagi banyak dia punya sebab tapi tu salah satu lah yang saya. Jadi nak makan manis je. Oh, masya-Allah. Jadi lepas tu macam mana? Lepas jumpa doktor cakap masa tu umur berapa? Masa tu umur darjah 6. Masa tu darjah 6 nak ambil UPSR. Terganggu ya, tak UPSR masa tu? Terganggu dah juga sebab saya datang sekolah pun datang tak datang je. Yelah sakit kan. Lepas tu demam sekali lepas tu baik. Demam baik. Lepas tu pergi dekat doktor klinik biasa dia kata tak ada apa-apa pun. Lepas tu mak ayah semua dah risau pergi dekat doktor pakar. Allah. Lepas tu dia orang semua kata dah dapat detect lah leukemia. Iya. Stage berapa? Tahap berapa? Dia tak ada stage. Dia macam saya punya ni dia dapat yang budak-budak jarang dapat. Maknanya ada leukemia ni ada hok jarang dapat juga.
Dia ada 2 jenis. Yang saya tahu bahaya, lah. yang tak bahaya ke macam mana? Dia 2 jenis ni, nama dia ALL dengan AML. Oh. Yang AML ni saya dapat. Dia budak MLL. darjah Apa? AML. AML. Kita Ingat tak Kak Tun? tahulah Kak Tun. AML. 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 Tajwid dia betul. Kena okey. belajar tajwid pula dah. Oh, jadi bila adik kena tu terus masuk ward lah. Ya, terus masuk. Oh, apa perasaan adik masa tu? Masa kena disahkan kena leukemia dan kebetulan pula leukemia tu pula yang jarang orang dapat, adik pula dapat. Macam mana perasaan adik masa tu? Masa tu saya betul-betul tak sangka lah. Kenapa saya yang dapat semua benda ni kan. Adik rasa macam tu Tapi bila dah lama-lama lepas tu, mak semua bagi support, mak ayah, parents, keluarga lah. Semua kata ni ada hikmah di sebalik semua benda ni. InsyaAllah Allah nak bagi, Allah nak tunjuk something. Tapi makcik nak tanya pula lah. Aunty lah, aunty. Makcik tu tak sedap lah. Makcik ke nenek? Aunty lah. Aunty. Muda lah sikit Ustaz. Jalan makcik. Jalannya. Aunty, silakan aunty. Tak, makcik nak tanya lah adik. Masa mula-mula dapat tu, bila doktor kata ada 2 jenis. Satu jenis, jenis yang mana yang jarang dapat tu, apa dok Ustaz? AML. Dia lebih bahaya pada yang sedia ada atau dia kurang bahaya pada yang biasa? Dia lagi bahaya lah sebab rawatan dia agresif. Kiranya dalam seminggu tu ada 24 jam, ada yang dia continue je. Yang lagi satu tu dia macam sekali masuk, sekali je. Tak adalah sampai berhari-hari duduk hospital. Masya Allah. Jadi maknanya yang adik kena ni lebih bahaya daripada yang satu lagi? Yang biasa. Allah. Ini benarlah kata Allah Ta'ala, kan Allah kata jadilah. Sebab ni mungkin ada orang kat luar sana, dekat penonton kat rumah kata, alah ini kanser yang main-main. Ini kanser yang paling bahaya lah maksudnya. Bukanlah gitu. Paling bahaya, macam kira bahaya. Jarang juga. berlaku, tapi di antara berlaku. dua tu paling bahaya lah kan. Di antara paling teruk lah kan. Ya, saya. Tengok boleh sihat. Itu nak cerita bagi yakin kan segala-galanya sihat, di tangan Allah baik. Subhanahu Wa Ta'ala. Betul. Allah nak tunjuk hikmah di sebalik semua benda. Dan mak dengan bapa macam mana main peranan, macam mana dengan adik? Masa adik Sakit. mak bila mak dah tahu apa peranan? Mak memang dia orang biasalah, mak dengan ayah mana yang tak sedih kalau anak dia sakit kan. Dia orang nampak risau tapi dia orang pandai sembunyikan. Saya pun rasa kadang-kadang saya ada rasa juga macam saya ni tak gunalah apalah, tapi saya terasa saya terasa. Sebab saya. Tapi Ustaz, orang kata orang yang jadi kanser ke apa-apa penyakit yang serius, kalau kita tak ada support yang betul-betul, hati kita tak kuat, dia lagi cepat. Betul. Itu sebabnya Nabi SAW dia ajar, bila kita pergi ziarah orang sakit, jangan pergi-pergi tengok-tengok nak mati dah lah orang ni. Jangan. Ya, betul. Nabi suruh doa, pegang kepala dia, Allah yashfi. Ya Allah, semoga Allah panjangkan umur dia. Doa yang terbaik je. Ini tak pergi-pergi kata bila nak mati ni, patut mati dah ni tak. Ada juga ada gitu kan. Dia kata tak apa dia pakai yang oksigen buih aja. Ni tak nak pergi dah ni, kalau buih tak ada. Sedap je. Ada. Nak pergi dah. Memang. Gimana takut-takut dia hok pergi. Takut-takut dia. Orang ni. Bawa turun tangga dia dulu hok pergi. Banyak dah berlaku macam ada yang kanser, dia kena ni ustaz nak cerita ada satu orang tu dia nak bawa dia punya parent, salah seorang parent dia kan, kena heart attack. So pakailah ni kena hospital, bawa ambulans. Dalam perjalanan tu ambulans, dia ni orang yang teman dia yang orang meninggal. sakit accident, dia yang mati. Orang Driver ambulans mati, orang yang kena penyakit jantung tu tak mati. Nak cerita bagi panjang kan, umur Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada dia tu. Jadi macam adik ni sekarang ni, macam masa kena tu kan, ada tak adik rasa macam kawan-kawan dia bagi semangat, ataupun kawan-kawan semua kata kau nak mati dah, kau nak jumpa Allah Ta'ala? Ada tak cakap macam tu? Ada segelintir lah yang segelintir kata lah. macam tu. Dan apa adik buat bila dia orang cakap macam tu? Saya sedih tu semestinya lah kan. Lepas tu saya berfikir secara positif. InsyaAllah Allah ada ni. Allah ada kan. Jadi okey adik, satu benda Ustaz tanya. Antara contoh-contoh ayat kawan-kawan adik yang agak negatif, contoh macam mana? Apa dia cakap? Contohnya, jangan ikut ya para penonton. Jangan ikut. Ini just contoh je yang tak baik diikuti. Tak baik. Okey. salah satu yang saya paling ingat sampai sekarang, lepas UPSR, Kristina terus mati.
Tu dia. Tu dia pandai dia. Macam dia pegang apa ni malaikat maut tu, Yalah. malaikat maut pergi ambil tu Christina Ada umur. juga budak-budak jangan ikut-ikut je, jangan ikut-ikut tak baik benda Dia macam kadang-kadang ni. benda macam ni ialah. Tapi lepas tu dia minta maaf kat saya. kan. Yalah budak-budak ni dia kadang-kadang dia budak-budak ni dia macam kain putih. Dia mudah sangat macam terikut dengan environment. Kan cerita-cerita Melayu kita kadang-kadang kalau selalu kalau kena apa penyakit apa nama ni? Lupa lah. Leukemia ni mati. Jadi Mati, kawan-kawan budak-budak ni dia tengok cerita dia mati dah kawan aku seorang tak. Dia ni niat baik. Mungkin dia tak ada daripada niat hati. apa, ya. Dia tak ada niat apa. Cumanya dia bukan bendul tapi lurus gitu. Jadi alhamdulillah masa Allah bagi peluang yang kedua ni, apa perasaan adik sebenarnya? Semestinya bersyukur sangat-sangatlah. Syukur sangat-sangat. Apa tanda-tanda syukur ataupun apakah perkara-perkara yang adik lakukan untuk menunjukkan bahawa adik adalah manusia yang bersyukur pada Allah Taala? Saya insya-Allah saya akan memang daripada dulu dah berniat nak berhijrah lah ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Syukur. Tengok umur berapa tadi? 13 tahun 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun tutup aurat, pakai Tuhan dah bagi tudung. hidayah lah Allah tu. bagi daripada kecil lagi. Beruntung mak ayah. Jadi ini sebenarnya para penonton yang dirahmati Allah, ia merupakan salah satu daripada ujian kepada kedua belah pihak Kak Tun. Ayah, mak ujian. Anak ni sendiri ujian. Walanabluwannakum bisyai'in. Tengok Allah sebut ni. Walanabluwannakum bisyai'in. Aku akan uji hamba-hambaku dengan pelbagai jenis ujian. Antaranya macam adik sakit. Allah bagi sihat daripada penyakit, maknanya Allah tengok apa yang Christina buat setelah sihat daripada penyakit. Jadi jangan tinggal sembahyang, jangan tinggal puasa. Nanti kalau kahwin jadi isteri yang solehah, jangan lupa mak bapak, itu yang paling penting. Bukan ustaz nak marah pada adik tak. Betul. Tapi nampak macam marah bukan je. Marah. Biasalah pensyarah kan. Jadi ibu bapa juga Allah uji. Allah bagi dah anak kamu, dia hampir-hampir dah nak pergi. Orang kalau dari sudut akal memang pergi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dan memberikan peluang yang kedua. Jadi hargailah anak-anak yang ada di sekeliling kita. Tu sebab saya sedih tadi bila tengok dia adik dia cerita tadi. Sebab ustaz ada anak perempuan. Anak perempuan ustaz berapa umur Dah jam 4. 10 tahun. Baik tanya saya pula. Macam saya pula nenek dia. Aduh. Lebih kurang lah gitu. Ya lebih kurang 10 tahun. lah. 10 tahun. Jadi ustaz selalu tengok ustaz ada 2 orang anak. Seorang umur 10 tahun, seorang umur 7 tahun. Yang lelaki 7 tahun. Yang teman-teman saya pergi mana-mana tu lelaki tu lah. Yang perempuan tu teman mama dia. Jadi kalau ustaz selalu tengok, ya Allah Tuanku, tolonglah jangan uji aku dengan isteri, kau ambil salah seorang daripada 2 orang ni. Tolonglah ya Allah, bagilah aku tengok dia orang membesar dulu. Sebab apa? Itu adalah kurniaan Allah. Saya takut orang sangat-sangat. macam tu ustaz, betul. sampai macam Kak Tun ni yang dah tua jadi nenek ni pun orang kata sayang cucu atau sayang anak. Jangan cakap sayang cucu, saya lebih sayang anak saya pada cucu. Oh, lebih sayang anak. Ya, walaupun anak dah 30 lebih, bila demam kita tak boleh tidur. Kita tak boleh tidur. Kita tak boleh tidur sebab jaga time nak panggil dia makan ubat, takut panas badan tengok. dia. Orang jadi mak ni, tambah kalau anak dia sakit macam ni, Allah. bayangkan hati mak seorang bapak ibu. dia. Hati seorang ibu Ada tak perasaan adik adik kata aku tak nak kahwin, nak jaga mak ayah je. Ada tak cakap begitu? Ada juga terfikir tapi Tak boleh, Dek. Tak boleh. Jodoh Dik. di tangan Tapi Tuhan. lumrah. Jodoh tangan Ya, Tuhan. Lumrah tak manusia. boleh. Ha. Nanti mak bapak kita tak ada, kita nak juga teman. Sukalah kita bincang dengan adik ni. Jadi insya-Allah Kak Tun, kita akan sambung perbincangan ini dan banyak lagi soalan-soalan menarik yang akan kami tujukan kepada adik Nur Christina. Jangan ke mana-mana, pastikan bersama kami selepas ini. Penawar untuk semua rahsia Kak Tun. Kembali bersama Kak Tun dalam rancangan Rahsia Kak Tun. Sekarang Ustaz, kita nak tanya pula adik ni. Macam mana adik boleh melalui cara-cara proses untuk nak sembuh, dan adakah kita kena buat kemo, adakah rambut kita akan gugur ke, apa-apa boleh adik ceritakan? dalam rawatan ni dia panggil kemo. Kemo tu dia ada satu pipe yang akan masuk ke saluran darah kita. Orang kata sakit sangat, betul tak? Dia tak sakit sangat. Sebab saya ni orang kata
Yang kemo, bila masuk kemo ni panas. Tapi saya tak rasa panas pun. Alhamdulillah. Oh, tak rasa panas? Orang tak kata rasa. kemo tu sakit. Saya ada kawan dia buat kemo. Dia kata memang sakit sangat. Mana dia Allah pula jaga dah kamu jaga ni. dia. Allah bagi pilihan Selepas yang sangat kemo? baik. Lepas tu macam mana? Continue dengan kemo dalam 4 kali rawatan. Semasa 6 bulan tu. Dan rambut semua macam mana? Rambut gugur. Gugur penuh ke? Gugur penuh. Jadi botak habis lah rambut. Dulu. Rasa macam mana? Rasa macam mana bila rambut kita tengok cermin, kita dah tak ada rambut macam tu? Pertama kali saya tengok rambut tak ada tu sebab sekali tarik, segenggam dapat. Lepas tu saya macam rasa sedih lah. Lepas ni muka saya macam mana semua. Tapi Alhamdulillah keluarga, kawan-kawan semua dapat terima saya dengan baik lah. Bagi support. Diorang bagi support. Dia orang bagi support lah. Lepas tu rambut tak ada masalah, dia keluar balik Ustaz, kan. tak ada rambut dia memang tumbuh balik sebab saya ada satu kawan dia kena kanser juga. Dia buat kemo, bila kemo dia buka memang semua rambut tak ada. Tapi Kosong. selepas pada tu lepas habis kemo semua rambut dia sekarang penuh macam biasa. Memang dia Maknanya akan dia tumbuh penuh balik. dia tumbuh balik kan dan cantik pada dulu. Ya. Jadi sekarang ni Alhamdulillah. Ustaz tanyalah dari aspek macam adik dalam kehidupan seharian adik sebagai orang yang mendapat peluang kedua, ya, peluang kedua daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus hidup kat muka bumi ni. Apakah amalan-amalan yang adik lakukan nak tunjukkan adik ni bersyukur pada Allah Taala? Macam dulu kan kita budak-budak, kita selalu tinggal solat semua kan. Solat tak tinggal Memang tak pernah tinggal. InsyaAllah. Tambah tak dengan solat-solat sunat? Tambah. Tambah okey. Lagi apa lagi adik buat? Saya sejak daripada tu saya cuba untuk istiqamah dalam ngaji setiap hari. Mengaji setiap hari? Kadang-kadang tu adalah tertinggal tu. Tapi saya akan cuba untuk Sekurang-kurangnya lah berapa muka surat adik baca? ikut kepada masa jugalah. Sebab saya selalu baca selepas maghrib. Adik baca maghrib sampai isyak lah? Sampai pukul 8. Sampai pukul 8. Lepas pukul 8 buat apa? Lepas pukul 8 tu rehat-rehat kejap, lepas tu sambung isyak. Sambung isyak lah. Sebab sekarang isyak kan cepat Ustaz. Pukul 8 lebih dah isyak dah. Jadi maknanya adik memang konsisten lah, istiqamah lah buat benda tu. Sembahyang tak tinggal, baca Quran tak tinggal. Lagi apa lagi yang adik buat? Nak tunjukkan ini adalah peluang kedua, aku nak gunakan sebaik-baiknya untuk dapat redha Allah. Saya teringin untuk sambung belajar lebih tinggi dalam bidang agama. Oh, Sebab bila saya baca, orang kata kan kalau baik ni orang expect baik itu setakat pakai tudung, setakat macam tu je. Tapi sebenarnya baik ni kita kena mendalami betul-betul apa benda Baik dalam itu. hati kita Ustaz. ya. Bukan kata pakai tudung saja. baik segala-galanya. Segala amalan kita, hati kita dengan pakaian kita. Betul, pandai pun. Pandai adik ni. Maknanya pandai. adik buat tu semua tu menunjukkan bahawa adik betul-betul nak menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab ini peluang kedua. Jarang adik orang bagi. Jarang orang dapat dan jarang Allah bagi. Ada, tapi jarang-jarang berlakulah. Selalunya Allah bagi, kena dan Ustaz kena bagi amalan apa sepatut adik jadi Ustaz buat. bagi tips sikit yang untuk kita istiqamah dalam buat solat-solat sunat ataupun kalau kita nak istiqamah untuk buat perkara ni, tak lain dan tak bukan, adik kena letak dalam diary adik. Mesti kita kena ada diary. Hidup kita kena ada diary. Diary peribadi. Maknanya kita kena tahu apa yang aku kena buat pada hari ini. Pagi semayang subuh, lepas tu pergi sekolah. Dekat sekolah apa kena buat? Waktu rehat tu ambil wuduk, semayang duha, jangan tinggal. Kena istiqamah. Macam mana orang kata nak istiqamah? Dalam setiap solat-solat sunat kita, dalam solat-solat fardu kita, berdoa pada Allah biar kita jadi orang yang istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam bahasa Melayu je doa. Jadi insya-Allah Allah akan bantu. Cuma tip dia, guru saya ajar, macam ustaz dulu, ustaz belajar, guru ustaz kata kalau nak amalkan sembahyang duha ke, nak buat apa saja pun, amalkan selama 44 hari. Buat 44 hari. Bukan Nabi suruh ni. Bukan Nabi suruh, bukan ada dalam Quran, tak ada dalam hadis pun. Tetapi amalan para ulama'. Jadi ulama' ajar. Ada guru saya, Syekh Qurayyim Merajah, dia kata buat 44 kali, 44 hari, insya-Allah Allah akan bagi kita semangat untuk terus istiqamah. Dan Ustaz, kalau orang yang buat bertahun-tahun dah Ustaz,
Kalau buat bertahun-tahun bukan setakat 44 hari je. Kalau mana lepas 44 hari tu dah dia tak jadi segan nak tinggal. Dia akan jadi segan tinggal. Kemudian cumanya Kita akan rasa tak sedap hati tak sedap hati Ya, nak buat pandai bila tak adik. buat. Jadi kalau sembahyang tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat sebelum masuk azan subuh. Amalkan. Jadikan ia satu amalan. Jadi kalau adik boleh buat, insya-Allah Ustaz, sekurang-kurangnya semayang dapatlah, tahajud. Ustaz nak tanya rezeki Ustaz daripada Allah pula. Ta'ala. Kak Tun ni nak masuk nak tanya. Mana tahu penonton-penonton kita nak tahu. Semayang tahajud tu kita boleh semayang sebelum subuh berapa jarak dia, berapa minit? Selagi Contoh. tak masuk azan subuh. Boleh, tak dengar ya? Allahu Akbar. Semayanglah adik. Dan Itu- kalau contoh kita dapat 1 rakaat. Dah tak. masuk. Kalau dapat 1 rakaat lepas rukuk azan kira dapat, Dapat. tahajud 2 rakaat. Alhamdulillah. Sebab InsyaAllah. ramai orang kata kena bangun tengah malam, pukul 2, sebaik-baiknya pukul 3 pagi. sebaik-baiknya lah. Tapi adik sekolah, adik bangun sekurang-kurangnya Tapi itulah setengah jam before. bila dah stop sekali dia akan susah nak. That's why. Itu sebab kita kena buat, kena bersungguh-sungguh buat. InsyaAllah adik akan dapat apa yang sebenarnya yang diinginkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kena konsisten. Sekarang ni Allah dah bagi peluang yang terbaik, jangan tinggal sembahyang tahajud tu. InsyaAllah. Ustaz patut bagi doa-doa kepada budak-budak kat luar tu. Kita penonton-penonton kita bukan ada yang orang tua-tua saja, budak-budak pun ada. Antara doa doa yang yang untuk. boleh kita amalkan, mungkin adik Christina juga boleh amalkan. Antara doa disebut dalam ni, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad was sihah. Minta dengan Allah Ta'ala, aku minta selamat daripada segala mudarat ataupun kemudaratan kepada dunia aku, kepada akhirat aku, dan jauhi daripada segala penyakit-penyakit dan jauhi daripada segala musibah yang akan menimpa atas tubuh badanku. Jadi itu doa tu dalam bahasa Arab pun ada, dalam bahasa Melayu pun ada. Jadi adik amalkan selalu. Itu paling bagus sekali lah. Jadi sekarang ni, apakah pesanan adik kepada kawan-kawan yang kat luar sana yang ditimpa pelbagai musibah, penyakit dan sebagainya? Apa nasihat adik kepada mereka? Okay. Kepada yang kat luar sana yang seperti saya, banyakkan first sekali banyakkan berdoa lah kepada Allah. Jangan tinggal solat, sentiasa Muhasabah. Muhasabah diri. Lepas tu yang Sabar. yang penting sabar. Sabar kan? Dan fikiran pun kena pandai kontrol. Kalau kita fikir yang lepas ni kita matilah, tu macam maknanya jangan fikir nanti aku matilah. Tak. Dia kita kena lawan semangat tu. Pakar psikologi pun selalu kata kita tak boleh cakap negatif. Kita kena sentiasa berfikir ke arah positif. Betul? Profesor Dr. Mohaya pun selalu pesan kan? Bila hati kita negatif, maka negatiflah di wajah kita. Bila wajah kita negatif, mata kita akan menjadi negatif. Itu betul, salah satu hikmah saya dapat belajar daripada penyakit ni lah. Sebab dulu pun saya jenis yang berfikiran negatif juga. Oh ya. Alhamdulillah, tengok Tuhan bagi yang terbaik kepada adik. Syukur pada Allah Taala. Ni antara orang-orang yang doa dia mustajab ni. Tapi kita kena pesan juga pada mak bapak kita. Mak bapak budak-budak yang ada budak sakit macam dia ni. Mak bapak tu golongan yang paling kena bagi semangat yang kuat, berdoa semua bersama-sama anak. Jangan kata anak aku dah nak mati, macam manalah, tak apalah, biarlah letak kat hospital. Ibu bapa pun kena kuat dia punya fikiran dengan hati. Makna Fizikal mak dan bapak mental kuat dia. juga kan. Kena bagi support yang kuat lah untuk anak-anak. Dan dia sendiri pun tak boleh dengar apa yang orang nak cakap. Ya betul. Dan dia kena berserah pada Allah Ta'ala. Dan tawakal yang penting. satu saya selalu cakap. Bila pergi doktor je, doktor kata you duduk 3 bulan you matilah. Ada selalu sakit orang sakit. Itu sebenarnya kadang-kadang adalah sebahagian doktor, bukan semua Kak Tun. Jadi doktor-doktor tu mungkin kadang-kadang dia orang kebiasaan dia tengok mati. Jadi dia terlepas cakap. Kata biasalah manusia kan. Sebenarnya dia tidak ada nak ambil hak Tuhan. Ya, sebab tapi ada setengah orang dia cakap 3 bulan mati, duduk sampai 10 tahun pun tak ada apa. Itu mungkin cerita Melayu je kot. Ada Ustaz, cerita sebenar Ustaz. Kak Tun tak ada cerita tipu-tipu, tak main ya Ustaz. Jadi benda ni kadang-kadang mungkin tersilap lah. Tersilap. Sebahagian. Ustaz,
Apa nasihat atau tip-tip apa sebelum kejap lagi Kak Tun keluar tip-tip Kak Tun. Okeylah. Ustaz tip dulu. Bagi untuk Nur Kristina, kepada semua orang yang mempunyai nasib macam Kristina, begitu juga kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang bermasalah. Ingat, pertama, kita anggap semua ini adalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz sekarang ni, Ustaz berada di depan tuan-tuan para penonton sekalian. Ya, Allah bagi pinjam saya kepada orang, kepada semua penonton. Allah bagi pinjam ni anggota saya, mata saya, segala Allah bagi pinjam. Anytime Allah boleh ambil. Mungkin saya keluar daripada studio ni, saya jatuh, saya meninggal dunia, dah tidak ada lagi Kak Tun jumpa dengan saya. Jadi nak cerita Allah bagi saya pinjam, Allah bagikan semua nikmat kat muka bumi ni untuk kita gunakan sebaik-baik mungkin, Dik. Jadi setiap musibah itu ada ganjaran dia. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apabila kita ditimpa musibah, mak ke, ayah ke, anak-anak ke, sesiapa saja, katakan, kami ini daripada Allah dan kepada Allah juga kami akan kembali. Maka di situlah akan datang segala aura-aura positif dan akan menyebabkan kita kembali cinta kepada Allah. Dan kalau Allah bagi tambahan tu macam adik ni, maknanya ini peluang kedua yang kita kena guna sebaik-baik mungkin untuk menjadi manusia yang berjaya dunia akhirat. Tambah kalau umur-umur macam kita, Tuhan bagi lagi 10 tahun, Alhamdulillah. Syukur. Sebab apa? Kita nak buat amal ibadah masa tu. Dan terima kasih banyak kepada adik. Terima kasih banyak adik Nur. Dan Atas kan sudi hadir, kongsi. Jaranglah kita semangat jumpa orang dengan yang penonton budak-budak kat yang rumah. memang bersemangat macam ni, dan leukemia tu boleh baik sepenuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Syukur itu kepada Allah Subhanahu memang Wa Taala. kuasa Tuhan betul-betul. Terima kasih Dan kepada apa-apa adik, pun Ustaz, kita kembali selepas ini bersama Kak Tun dalam Rahsia Kak Tun. Penawar untuk semua. Rahsia Kak Tun. Kembali bersama Kak Tun dalam Rahsia Kak Tun. Segmen ni segmen apa Ustaz? Of course lah. Of course bahasa Inggeris. Inggeris, oh. Sudah semestinya. Ya, rahsia dan tip-tip Kak Tun. Okey, sekarang kita cakap, tadi kita kata peluang kedua kan. Bila kita ada peluang, sekarang kita semayang. Kita semayang, orang lelaki kata hitam lah di sini, macam hari tu kita cakap. Ya. Tapi orang perempuan yang bila semayang kan, kita tunduk-tunduk sini kita, siku kita dengan sini-sini kita kadang-kadang hitam. Sebab kita sujud, kita turun, sebab kulit wanita ni dia lembut Ustaz. Oh. Bukan macam kulit lelaki. Kulit lelaki pun apa bezanya kulit juga. Tapi kulit wanita ada itu sikit. Jadi Kak lembut Tun sikit lah. nak bagi tip-tip sesiapa ada yang tempat di siku kita ke, di mana-mana tempat yang ada berlipat. hitam. Ya. Okey. Ambil asam jawa, campur dengan susu. Nanti kejap Kak Tun. Para penonton dekat rumah tak sempat ambil lagi pensel tu. Pensel, pen, marker pen, whiteboard, everything. Ambil letak ke depan. Sebab Kak Tun nak bagi ni macam mana cara nak hilangkan hitam-hitam di siku, di lutut, di bawah ketiak, maybe. Ustaz kena ingat juga tu, boleh pergi tengok ngajar-ngajar siapa-siapa lah, isteri ke, ada mana hitam yang mai Ustaz tolong gosokkan. Macam tu lah. Mesra lah ubur tangga Ustaz. Okey, apakah tipnya? Cuba tengok. Tip dia ambil asam jawa Ustaz. Asam jawa. Asam jawa. Yang dah ada biji dah keluarkan, yang dia punya apa, sangkai-sangkai dia dah tak ada. Orang panggil? Bukan sangkai. Orang panggil apa? Tangkai. Tangkai. Alah, biasalah bahasa Melayu ni pelak sikit. Malulah orang Arab. Arab tu lah. Lepas tu okey. keluar ambil asam jawa tu, campur dengan air susu. Susu tu susu cair yang kita minum lah, yang duduk dalam peti ais tu. Asam jawa campur dengan susu. Buang biji apa semua. Ya. Masuk Dan dalam kita susu. campur. Dan kita gosok-gosok. Kejap. Susu tu susu segar ke susu masak? Susu segar. Susu segar. Dalam kotak Sud. Dalam susu segar. Okey. Susu cair tu. Ya. Dan masuk tu, campurkan dan gosok. Gosok tinggal 15 minit. Gosok ni saya gosok kat baju. Ustaz tak payah pandang, tak ada isi. Gosok baju je. Lepas tu gosok tinggal 15 minit. Atau kalau kata asam jawa ala susah nak buat, ambil asam jawa tu yang ada susu, letak kalau ni. susah asam jawa dengan susu, ada satu tip lagi. Ambil gula yang harus tu campur dengan baby oil. Baby oil.
Baby oil lah, baby oil. Apa benda sekali lagi? Baby oil dengan Bukan. gula. Gula campur Gula dengan yang baby kasar oil. ya, gula yang halus sikit. Yang halus. Okey. Campur dengan minyak Aha. dan kita buat scrub. Seminggu see. 2-3 kali, tinggal 15 minit cuci dengan air suam. InsyaAllah tip-tip ni boleh pakai, cuba. Tak cuba tak tahu Ustaz. Boleh tak kita pakai garam? Garam boleh tapi kita akan rasa macam gatal lah. Oh, gatal Orang lah. dulu tak, orang kata scrub kulit dengan garam okey. Tapi setengah orang kalau kulit nipi macam Kak Atun ni tak boleh lah garam. Aduh. Dia gatal-gatal sikit lah Ustaz. Tapi Aduh. ada satu cara lagi Ustaz. Kalau yang macam di bawah ketiak tu hitam, susah nak ambil apa, kita ambil asam limau, belah 2 je, Aha. gosok. Asam limau. Ini untuk tip ketiak saja ya. Ya, gitu. letak garam sikit, gosok. Asam limau. Asam limau, letak garam sikit. Garam. Limau Limau nipis ke limau kasuri? Limau nipis. Limau Kasuri nipis. tak mai lah, kecil. Oh, okey. Okey, macam mana limau nipis? Okey, limau nipis. Limau Okey, bubur nipis. garam. Bubur garam, gosok. Cocok. Gosok seminggu boleh 2-3 kali, insya-Allah. Putih, Itu insya-Allah. sebabnya Islam suruh tutup ketiak. Yang orang perempuan tu angkat ketiak, tak berapa nak molek lah. Tak berapa Dia nampak molek. ketiak aurat tu, aurat. Tutup, Tapi tutup. Ustaz nak putih tu sebab untuk suami. Comel lah. Takkan bila gelap hitam buka suami pun tak nak, macam kahwin satu hari tak TikTok check dulu macam Kak Tun cakap kan. Kena check, itulah Kak Tun cakap. Para penonton yang dikasihi sekalian, Kak Tun dia sudah datang share-nya. Bila sebut bab kahwin dia mula datang share. Jadi sebelum dia datang share, baiklah kita dengar tip yang Islam ajar. Bagaimana kalau kita dah dapat, orang kata apa, dah dapat peluang kedua daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada manusia. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ataupun kita katakan hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan Allah pun kita ada hubungan, dengan manusia pun ada hubungan. Jadi bila kita dapat peluang kedua, ingat ia merupakan peringatan daripada Allah untuk kita. Justru beringat-ingat, banyakkan muhasabah diri, insya-Allah kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau bercanggah dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasih banyak. Itulah para penonton sekalian ya, Kak Tun hari ni banyak masa sangat dia cemburu bercakap. kita lah Ustaz. Saya duk tengah nak ada aja nak tanya Ustaz. Masa dah habis, penerbit cakap dah habis. Kita kena sambung lah, akan datang 2 jam. 2 jam. 2 jam. Tak cukup penonton ni. Dia kata alah program Kak Tun pendek je, sekejap tak apalah je. Kak Tun 2 jam saya balik Kak Tun. Nak pergi sembahyang Jumaat ni Kak Tun. Ya, okey. Okeylah para penonton sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan dengan topik-topik menarik dan juga dengan tetamu-tetamu yang sangat berkaliber dekat muka bumi ini, insya-Allah. Kat muka bumi besar sangat tu dekat Malaysia, insya-Allah. Jadi insya-Allah bersama dengan kami dalam rancangan Rahsia Kak Tun setiap Jumaat Pukul 11.30 hingga 12.30. dan ulangannya pada hari Ahad jam 4 hingga 5 petang. Pastinya dalam rancangan Rahsia Kak Tun. Alhamdulillah. Rancangan ini telah dibawa khas oleh Beauty Umairah, kekal jelita seiring usia. Rahsia Kak